belum tumbuh melata. Sayang merbah di pohon cemara. Assalamualaikum mula bicara. Sembah hamba membuka bicara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam perpaduan dihulurkan untuk semua. Terima kasih Tuan Pengurusi Majlis yang saya hormati, barisan panel hakim yang arif lagi bijaksana serta sentiasa menegakkan paksi kebenaran. Warga pendidik yang budiman, seterusnya hadirin-hadirat yang saya kasihi, kesan COVID-19 kepada orang ramai. Begitulah tajuk pidato saya pada hari ini. Apakah coronavirus? Coronavirus (COV) adalah sejenis virus yang boleh menyebabkan jangkitan saluran pernafasan. Terdapat beberapa jenis coronavirus seperti severe, acute, respiratory syndrome, coronavirus SARS dan Middle East respiratory syndrome-related coronavirus MERS-CoV. Coronavirus terbaru yang ditemui di China adalah coronavirus 2019, COVID-19. Jangkitan coronavirus boleh menyebabkan spektrum gejala daripada selsema biasa kepada radang paru-paru, pneumonia yang teruk, jalan terus jumpa payah, tak ikut kata salah arah. Coronavirus amat bahaya. Mari kita duduk rumah. Tuan-tuan dan puan-puan hadirin yang saya hormati, apa yang boleh kita pelajari selepas semenjak 18 Mac 2020? Rakyat negara kita mematuhi perintah kawalan pergerakan PKP sebagai usaha untuk memutuskan rantaian COVID-19 dan malapetaka yang menimpa dunia ini. Pertama, COVID-19 mengajar kita sebagai pelajar tentang kesihatan diri dan kebersihan setempat. Pelajar perlu sedar keperluan untuk menggunakan cecair pembasmi kuman dan mencuci tangan secara lebih kerap. Sebelum ini, botol-botol cecair pembasmi kuman yang banyak disediakan di hospital hanya dilihat sebagai hiasan. Warga penonton yang setia, murid-murid menjadi lebih peka akan kepentingan menjaga kebersihan. Kalau kita perhatikan butang-butang dalam lift awam telah dilampit dengan plastik dan dicuci pada setiap masa. Kedai-kedai runcit dan pasar raya menyediakan kemudahan untuk orang ramai membeli belah sambil menyukat suhu serta mengamalkan penjarakan sosial. Kedua, masyarakat dan para pelajar menjadi lebih kreatif dan orang-orang yang sebelum ini tidak terfikir untuk menggunakan e-wallet atau telefon pintar sebagai cara untuk membuat pembayaran dengan menghadkan sentuhan tangan, telah mula menggunakannya. Ini secara tidak langsung akan membantu perkembangan teknologi yang sebelum ini sukar untuk kita fahami kerana kedegilan masyarakat yang terlalu terikat dengan budaya sedia ada. Begitu juga dengan cara bekerja dan cara belajar. Ada pelbagai jenis kerja yang masih boleh dilaksanakan
Walau ibu bapa kita berada di rumah, masyarakat menjadi lebih kreatif dan orang mula berfikir tentang cara penyelesaian yang sebelum ini dipandang remeh. Murid-murid sudah biasa belajar secara PDPR. Penyampaian ilmu tetap berlaku walaupun dengan cara yang agak terbatas. Yang pasti, selepas ini apa yang kita anggap biasa sudah tidak biasa lagi. Akan wujud kebiasaan yang menjadi norma baharu atau new norma dalam kehidupan kita. Kita harus menerima hakikat ini, sama ada kita suka atau tidak. Ketiga, kita mula menginsafi segala perkara yang kita ambil mudah sebelum ini. Sebagai contoh, apabila ibu dan kakak kita harus memikirkan apa yang perlu dimasak setiap hari sambil memikirkan kerana setiap ahli keluarga yang mempunyai pelbagai cita rasa, barulah kita sedar betapa sukarnya ibu-ibu kita dahulu harus menentukan bukan sahaja ada makanan atas meja, tetapi dengan menu yang disukai oleh semua ahli keluarga. Pada waktu ini, kita diberi masa untuk berhenti segala kesibukan tugas yang tiada noktahnya sebelum ini, untuk kembali menghargai perkara-perkara ringkas yang sebenarnya memberi impak yang sangat besar kepada kita. Masa bersama keluarga, umpamanya inilah masa untuk berbual mesra dan bercerita serta bergurau senda bersama ibu bapa dan adik-beradik. Masa untuk membaca buku-buku yang dibeli sebelum ini dan hanya disimpan di rak-rak buku. Masa untuk bertanya khabar kepada ahli keluarga yang lebih tua daripada kita. Betullah kata peribahasa Melayu, jauh di mata namun dekat di hati. Sekurang-kurangnya kini kita ada masa untuk bertanya khabar. Banyak lagi perkara positif yang telah kita capai, namun ada juga kesan negatif yang sukar untuk kita fahami. Bagaimana ianya boleh berlaku? Pertama, kita tidak faham kenapa masih ramai orang yang degil untuk mematuhi perintah yang mudah seperti ini. Masih ramai yang melanggar perintah ini. Saya tidak pasti apa lagi pihak kerajaan harus lakukan untuk membuat masyarakat sedar bahawa kedegilan mereka ini boleh mengakibatkan nyawa terkorban. Sehingga hari ini sudah ada 184 orang yang maut disebabkan oleh COVID-19. Kita mahu tunggu jumlah ini meningkat sehingga beberapa sebelum kita mahu akur kepada PKP ini. Janganlah menyusahkan orang lain hanya kerana kedegilan kita itu. Begitu juga dengan mereka yang terdedah tetapi boleh membuat saringan. Jangan pentingkan diri sendiri. Kalau kita tidak memikirkan tentang orang lain, fikirkan tentang apa akan terjadi kepada ahli keluarga terdekat dengan kita. Dapatkan bantuan segera sebelum terlewat. Satu lagi perkara negatif yang dapat dilihat adalah bagaimana media sosial telah menjadikan ramai orang merasakan diri mereka pakar COVID-19. Dalam sekelip mata, semua orang menghantar beratus mesej tentang berita-berita palsu yang mereka terima walaupun belum diperiksa kesahihan berita tersebut. Tanpa kita sedari, kita telah menjadi penyebab orang lain menjadi panik tanpa sebab, lebih malang kerana kita turut bersyubhat menjadi penyebar berita palsu.
Pada waktu ini, kita perlukan semua pihak memainkan peranan mereka dengan penuh bertanggungjawab sehingga 24 Julai 2021, seramai 417,738 rakyat Malaysia telah pun mengambil vaksin untuk melindungi diri dan melindungi semua. Namun, golongan aktif vaksin turut membantu memberi maklumat yang salah tentang kepentingan mengambil vaksin. Sebagai kesimpulannya, COVID-19 ini telah memberi pelbagai kesan dari segi kepentingan, kebersihan, peningkatan penggunaan, kemudahan internet dan keakraban, hubungan kekeluargaan dan kemasyarakatan. Marilah kita mengamalkan kebersihan. Nabi SAW ada bersabda, maksudnya kebersihan sebahagian daripada iman. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bunga dedap di atas para anak Cina pasang pelita. Kalau tersilap tutur bicara, jemari disusun, maaf diminta. Sekian, terima kasih.